Pelajar, Assalamualaikum. Hari ini kita bincang tutorial untuk tugasan hari ini, PDPR 5.1, 5.2. Okey, untuk soalan objektif, apabila ada beri tiup palang Maltese, arah satu arah pesongan. Kedua, dia mesti ada arah medan. Dia mesti ada arah daya. Okey. So, bila ada tiga perkara, kalau tengok dekat rajah tu, satu, gerakan elektron. Betul? Pesongan dia lah. Kemudian ada utara selatan, medan. Okey, awak akan tengok item-item itu adalah memenuhi tangan kiri Fleming. Okey, sebab awak dibekalkan arus tau. Okey, itu yang pertama, jawapan dia C. Yang kedua, sulihan yang melambangkan kuat bermakna amplitude tinggi. Langsing bermakna gelombang tu rapat. So, yang paling kuat, paling langsing, awak kena pilih gelombang yang paling tinggi, amplitude dia. Kalau saya draw, awak kena pilih amplitude yang paling tinggi dari atas ke amplitude paling bawah. Okey, sesaran maksimum dia. Kemudian awak kena pilih yang paling rapat. Itu adalah yang paling langsing. Yang ketiga, filamen pemanas. Macam pemanas kalau bakar toaster kan, bakar roti atau panaskan air. Bahagian pemanas tu dia akan pancarkan elektron. Okey, elektron akan terbebas dengan proses pancaran termion. Ini proses dia. Kata kunci dia ialah proses. Proses apa? Pancaran termion. Zarah apa? Zarah elektron. So, kena tandalah kata kunci dia. Sinar katod. Memang sinar katod menghasilkan elektron. So, elektron bercas negatif. Dia salah kalau kita kata positif. Okey? Komponen pecutan mesti bahagian kat tengah tu. Sebab elektron dipecutkan daripada katod. So, dia bahagian tengah. Okey, corak gelombang akan terhasil sekiranya awak on masa. Kalau awak tekan switch on masa, dia akan tergambar gelombang dekat OSK. Alright? Okey, elektron akan mengalir disebabkan di elektron bercas negatif, dia akan cari positif. Dia akan terpesong kepada positif. Dekat tengah-tengah ni ada susutan tau, ataupun longkang. Okey, lapisan susutan. Sebelah kiri ada lohong, kita anggap macam positif. Sebelah kanan elektron. So, mereka akan menjauhi antara satu, akan menyebabkan lapisan susutan itu akan membesar. Okey, so jawapan dia adalah C. Untuk nombor 10, kenapa gelombang itu rata? Itu adalah disebabkan oleh komponen elektronik kapasitor. Bentuk kapasitor mesti sama atas dan sama belah bawah. Dia tak macam terminal bateri. Okey, kapasitor ini akan dicas dan dinyacas. Itu untuk kertas 1. Bagi kertas 2, subjektif, awak akan nampak ada dua perbezaan. Sebelah kanan, kalau awak pusing, awak akan nampak terganggu, awak akan tergantung, tak boleh lalu. So, kita panggil dia pincang songsang. Arus sifar. Kalau dia tunjuk emitter, emitter tu tunjuk sifar. Okey, kalau sebelah sini, apabila awak lalukan arus tu dapat habiskan kitaran dia. So, arus tu tidak akan sifar lah. Berlakunya pincang depan. So, bila dia tanya bahan, awak akan kata bahan semikonduktor tersebut ialah silikon. Ni ada dalam nota, cuma saya tak terangkan saja. Okey, beza sambungan apabila awak lihat, mata awak pandang tadi, awak akan kata diod ini mengalami pincang songsang, pincang belakang. Diod yang kedua mengalami pincang depan. Awak kena cerita pasal diod je, bahagian pertama. Bahagian kedua, dia kata bacaan emitter. So, bila dia kata bacaan emitter, saya buat nota sikit huruf A. Awak akan kata emitter ini membentuk nilai sifar, emitter ini tidak membentuk nilai sifar. Sebab pada soalan dia memberi bacaan. Okey? Alasan, dia tanya alasan. Kenapa awak cakap macam tu? Awak kata diod untuk pincang depan awak kata ada arus, betul? So, awak akan kata tidak ada arus pada pincang songsang, ada arus pada pincang depan. That's why lah sini awak kata tak ada arus, sini ada arus. Dan yang terakhir, awak akan kata fungsi diod ialah membenarkan arus mengalir searah. Bermakna kalau arah arus tu asalnya ulang-alik, dia akan menjadi arah arus terus. Okey, searah. Okey, ada gambar yang saya beri tapi tidak nampak soalannya. So, tolong tambah soalan. Mengapakah bentuk isyarat gelombang yang terhasil berbentuk seperti di atas? Di atas tu means macam ni. Kenapa gelombang tu terhasil macam ni? Asalnya dia gini.
Asalnya dia arus ulang-alik. Kenapa bentuk terakhir tu menggambarkan macam ni? Tu soalan dia. So, awak akan kata lita tu mengalami 4 diod, which is membentuk rektifikasi gelombang penuh. Macam ni kan? Dia bentuk macam titi. Jalan, 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 jalan. Dia bentuk titi. So, alasan pertama awak akan kata diod itu membentuk rektifikasi gelombang penuh. Ataupun ada pelajar dia sebut titi. Tapi kalau saya suka mention dia punya function lah. Gelombang penuh. Rektifikasi gelombang penuh. Okey, yang kedua awak akan kata arus ulang-alik ditukarkan kepada arus terus bagi kitaran atas dan kitaran bawah. Betul? Awak akan pusing satu kali, lalu macam yang awak dah belajar, kemudian kali kedua lalu dari bawah ke atas. So ada 2 kali lalu. That's why awak sebut setiap kitaran. Okey?